putus, na'udzubillah min zalik, dan sekarang ini telah pun mendapat rawatan di hospital. Dan kita bersama dengan Dr. Siti Nur Akmal Ahmad, pegawai perubatan Mega Klinik Zahran Putrajaya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey. Jadi doktor, hari ini topik kita jemur anak penawar jaundice ya. Biasanya kita tahu dulu pastinya anak yang lahir sekarang ini menjadi satu perkara yang pastinya akan berlaku. Anak itu akan dilahirkan dan kemudian akan kena jaundice kan. Dan itu merupakan perkara yang biasalah. Tapi bila kita tahu viral baru-baru ini kan, jadi mungkin ada sedikit komen doktor tentang perkara yang viral ini berkenaan dengan jemur anak tadi. Okey. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sophie. Sama-sama. Terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana sudi menerima menjemput kami daripada kumpulan Mega Klinik Zahran. Pada pagi ini saya Dr. Siti Nur Akmal binti Ahmad. So topik kita hari ini ialah jaundice di kalangan bayi yang baru lahir lah. So basically kita panggil ni neonatal jaundice. So sebelum kita pergi lebih lanjut lagi dengan jaundice ni, sebenarnya jaundice ni kebanyakannya berlaku pada bayi yang baru lahir seawal seminggu selepas kelahiran. Jadi ini adalah antara sebenarnya punca utama kemasukan semula ke dalam ward ataupun ke hospital pada bayi yang baru lahir kira dalam seminggu. So mungkin mereka akan dimasukkan semula ke hospital disebabkan oleh jaundice tadi. Jadi jaundice ni sebenarnya adalah perubahan warna kekuningan yang kita nampak, yang boleh kita lihat pada kulit dan juga sklera, iaitu bahagian putih mata bayi tersebut. So dalam kes yang tadi tu boleh dikatakan sebenarnya tindakan untuk menjemur bayi di panas adalah sebenarnya tidak wajar. Sebenarnya perkara begini boleh kita elakkan. Sebenarnya kita nak kurangkan jaundice tu, tetapi akhirnya mendapat masalah ataupun bahaya yang lain pula kan. Betul kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang bila kita berbalik pada macam tadi lah kan, adat kan dan kepercayaan kan, jadi macam keturunan, kepercayaan keturunan dan akhirnya sehingga kini kan terbawa-bawa doktor kan. Okey, dan mungkin doktor boleh terangkan sebenarnya apa antara faktor yang menyebabkan kanak-kanak yang lahir tu pastinya akan kena jaundice. Okey, so sebenarnya jaundice ni tadi seperti saya katakan, bila kita nampak perubahan warna tu pada kulit, pada sklera mata putih bayi tersebut, ini adalah disebabkan oleh pemendapan bilirubin. Kita panggil bilirubin ni sebenarnya terhasil daripada penguraian hemoglobin dalam sel darah merah. Yang mana bila terjadinya pemendapan ini disebabkan oleh bilirubin yang tinggi, tahap bilirubin yang tinggi dalam darah. So bila ini terjadi, itu yang akan menyebabkan kanak-kanak ini mendapat jaundice. So satunya, jaundice ni boleh berlaku secara sama ada secara sementara, bersifat sementara, ataupun keduanya boleh menyebabkan jaundice yang lebih serius. Yang pertamanya, yang bersifat sementara ini kita panggil physiological jaundice lah. Yang mana bila physiological jaundice ni dia akan berlaku, dia akan menyebabkan disebabkan oleh kadar pepecahan sel darah merah tadi yang tinggi, dan juga disebabkan oleh organ hati bayi yang kurang matang lagi. Maksudnya kan bila anak yang baru lahir kan, dia punya organ masih tak betul-betul cukup matang lagi. Jadi itu yang antara penyebab. Adakah sebenarnya darah pun antara perkara yang menyebabkan anak tu kuning? Sebagai contoh, mungkin maknya darah O, anaknya darah AB sebagai contoh. Adakah itu pun antara perkara yang mainkan peranan juga doktor? So kalau ikutkan physiological jaundice tadi tu, dia boleh berlaku. Selalunya kita akan nampak dia muncul pada hari kedua, hari keempat kan, selepas kelahiran dia akan muncul. Tapi kita akan monitor dia. Selalunya kebanyakannya dia tidak memudaratkan. Tetapi kita kena monitor. Kenapa? Sebabnya kita nak tengok sama ada jaundice ni ada peningkatan bilirubin tu ataupun makin menurun. Kebanyakannya dia akan menurun dan akan mula surut lah pada minggu pertama ataupun minggu kedua selepas kelahiran. Tetapi yang kita risaukan ialah pathological jaundice. Pathological jaundice ni maksudnya masalah lain yang boleh berlaku, yang boleh menyebabkan jaundice ni jadi lama, jadi berlarutan. Contoh pertama adalah ketidakserasian darah lah. Tadi pun menyebabkan. So ketidakserasian darah ni contohnya ibunya mempunyai rhesus negatif, itu satu. Keduanya mungkin disebabkan oleh G6PD deficiency. Kalau kita dengar kan ada masalah kesihatan apa-apa kan anak ni, so ibu bapa kata dia ni G6PD doktor. So sebenarnya G6PD ni disebabkan oleh kurangnya enzim G6PD, yang mana ini akan menyebabkan dia punya sel darah merah bayi tersebut menjadi tak stabil. So bila terdedah dengan bahan-bahan tertentu, dia akan menyebabkan dia mudah pecah. Kemudiannya sebab masalah thyroid.
thyroid kalau pun. kita tengok sekarang, bayi yang baru lahir memang kita akan check kat hospital. Ya. Kita akan check dia punya G6PD status dan kita Thyroid. akan check dia punya TSH, bacaan thyroid tu lah. Untuk pastikan masalah jaundice ni dapat kita elakkan. Maksudnya seawal bayi pun dah boleh tempat kelahiran tu. okey. Kita akan check. Okay. Kemudiannya selain daripada itu, faktor lain yang boleh menyebabkan kekuningan ni adalah jangkitan kuman pada bayi. Yang ini kita akan nampaklah bayi tu memang akan nampak lemah, letih macam tu. Tidur je dia anak je, kita tu betul. kan kalau Kalau nak kita tengok pantang kan, tu. Betul. Bayi memang suka tidur. Terutama yang jaundice ni memang akan Lagi tak bisa lena tidur. lagi. Betul. Dan last sekali adalah faktor lain yang boleh menyebabkan jaundice ni adalah bayi pramatang. Pramatang. So bayi pramatang ni pun berisiko untuk mendapat masalah jaundice. Okey, jadi bila kita dah tahu, kita dah mengenali apa antara masalah-masalah yang menjerumus ke arah jaundice tadi, apa antara solution sebagai ibu dan bapa yang boleh kita lakukan? Sebab kita tahu bila anak kita kena jaundice, dia akan melibatkan organ dalaman tadi, kesihatan anak kita, dan sama ada jaundice ni prolong ataupun tidak dan sebagainya kan. Dan apa sebagai ibu bapa solution yang sepatutnya kita berikan kepada anak kita, selain macam tadi kan kita tengok antara solution yang dilakukan adalah menjemur anak, di mana itu sebenarnya memang tak relevan lah untuk masa sekarang ni. Dan apa antara perkara lain yang boleh kita lakukan, doktor? Okey, pertama sekali, Okey. jika bayi tersebut kelihatan kuning, kita nampak dia dah jaundice, Okey. doktor akan melakukan ujian. Ujian tu bayi kita mengetahui tahap bilirubin pada bayi tersebut. So bila kita nak tahu tahap bilirubin ni, kita boleh tengoklah sama ada tahapnya serius ataupun tak. Jika tahapnya tidak serius, kebanyakannya doktor akan membenarkan pulang. So bila kita dah balik, doktor akan bagi masa lah ataupun tarikh seterusnya. So kita boleh tengok macam mana keadaan bilirubin tu, sama ada makin meningkat ataupun makin menurun. Jadi bila kita kat rumah, kita kena monitor anak kita. Kita kena pantau dia. Kita kena tengok juga masalah-masalah lain dan pastikan dia mendapat kerap penyesuaian. Kalau dia ni memang kalau saya kebanyakannya lah yang datang klinik, tapi doktor dia ni suka tidur. So kita kena kerjakan dia. Kita kena Tidur kerjakan lena. dia. Kita kena kerjakan dia, kena kerapkan lagi penyesuaian tu. Kerapkan Itu antara cara yang kita boleh cubalah untuk mengurangkan jaundice ni tadi. So selain daripada yang bila kita dah check kuning tadi tu, contohnya bila tak serius kita boleh balik rumah. Tapi andai kata tahap bilirubin tadi tu meningkat. Pada satu tahap dia meningkat, jadi kita perlukan rawatan. So rawatan yang ada adalah fototerapi. So fototerapi ni kita akan letak baby di bawah sinaran ungu yang khas lah, yang mana kita akan letakkan baby tersebut untuk memecahkan bilirubin yang berlebihan ni tadi. Sebenarnya dah ada solusi dah selain daripada kita letakkan di bawah sinar matahari kan. Tapi sebelum tu doktor, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Dan jangan ke mana-mana para penonton semua, kalau ada soalan dan sebagainya boleh terus komen di Facebook. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu selepas ini. Sok ada tak? Ada? Harga berapa? Ada COD tak? Charge berapa? Kawasan mana? Lepas tu tol parking bayar tak? Sampai pukul berapa? Sebab saya nak sekarang juga. PM? 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 Inilah. Susah kan nak berniaga? Betul. Niat senang. Akak faham dek no, bukan senang nak berniaga ni. Jadi, akak payung nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana untuk iklankan di TV Al-Hijrah, sebab kita ada nak buat bincang niaga prihatin. Nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana. Dekat mana? Tak jauh, dekat JB saja. Tak lama lagi, bulan September ni. Macam tu je. Macam tu je, tak susah-susah. Tak payah nak add sangat, pergi ambil payung tu. Wow. Jom ikut akak payung pergi JB. Yang penting produk anda berhak popular. Jangan lepaskan peluang ni tau. Kalau terlepas, jangan kata akak tak payung. Yeah. Dengan parents saya memang blind lah, cacat penglihatan. So 2 hari sebelum birthday saya tu macam terfikir
Sebab time PKP memang saya tak jumpa mak parent langsung dekat Penang. Rahmatilah ayah ibu bagai mata air yang mengalir dalam syurga. Artinya mendapat anak yang soleh ini adalah satu rezeki yang sangat hebat. Jadi mak ayah Farah walaupun Allah kurniakan keistimewaan, tapi alhamdulillah mereka ada zuriat yang baik. Alhamdulillah ada orang ada zuriat, tapi belum tentu zuriat tu ada rasa sampai tak nak kahwin nak jaga mak dan ayah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini menjadi amal kebaikan, insya-Allah, dan Allah yang Maha Wadud, Ya Wadud akan lebih mengasihi dan mencintai kita, dan akhirnya kita akan bertemu dengan Allah dengan penuh kasih dan cinta kita tidak tersalah alamat. Bagi memastikan impak penularan COVID-19 terhadap belia dapat dikurangkan, Kementerian Belia dan Sukan memperkenalkan program Skim Perantisan Nasional SPN. SPN merupakan usaha memberi jaminan pekerjaan kepada belia di samping meningkatkan kemahiran. Sahutlah peluang ini untuk membina masa depan yang cemerlang. Skim Perantisan Nasional, pemacu kerjaya anda. Ya, selamat kembali para penonton semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami, dan insya-Allah hari ini kalau anda ada sebarang persoalan boleh terus komen di Facebook. Saya akan bacakan satu persatu, terus tanya pada doktor insya-Allah. Okey, dan saya nak terus petik soalan daripada Facebook, iaitu doktor, adakah penyakit ini berpunca daripada corak pemakanan ibu yang tidak dijaga dengan betul ketika dia hamil lah. Soalan ini ditanya daripada Liz Kaiman. Silakan, doktor. Jadi sebenarnya pemakanan ibu waktu mengandung dan juga waktu selepas kelahiran penting. Tetapi itu bukanlah sebenarnya faktor yang banyak mengganggu. Kalau kita tengok sebenarnya jaundice ni macam saya katakan tadi, kita tengok dia punya faktor yang menyebabkan dia jadi jaundice. Mungkin physiological jaundice. Jadi kalau kita kadang-kadang ada orang kata makan kena minum susu kambing. Yes. Ada yang kata kena makan ada herba-herba semua, tapi sebenarnya memang kita tak galakkan untuk makan jenis-jenis herba ataupun sebarang jamu sewaktu baby ni kuning. Itu yang kita tak galakkan lah. Tapi nak kata sebenarnya pemakanan yang penting adalah pemakanan yang sihat. So tak boleh kita nak kata pemakanan ni tak boleh, pemakanan yang ni boleh, yang ni kita tambah lagi. Sebenarnya yang tu susah untuk kita katakan yang ini akan menjadi faktor kuning tu jadi tinggi ke, kuning tu akan jadi lebih rendah ke. So kalau dia memang dah kita dapati masalah jaundice tu terjadi, pastikan kita tahu bacaan bilirubin ni tadi, pastikan kita kerap menyusukan bayi ni. Sebab jaundice ni, bilirubin tu selepas dia diproses dalam organ hati, dia akan dikeluarkan, dia akan disingkirkan daripada badan bayi tersebut melalui bersama-sama dengan najis. Itu yang najis anak kita akan jadi kuning tanya, tu betul. kan. So tu doktor akan tanya najis kala apa. Kena pastikan yang tu. Kalau najis tu pucat ataupun dia punya air kencing menjadi pekat, so itu tak bagus. TO tu kan. Itu tak bagus. So yang tu yang kita kena ambil perhatian sebenarnya. Okey. Wah, kan macam-macam sebenarnya kan. Sebagai ibu ni banyak tanggungjawab kita, ibu dan ayah ya, bukan lagi ibu sekarang je. Kalau kita tengok kan banyak petua, banyak yang orang kata cara yang diberilah terutamanya pada bakal-bakal ibu, bakal bapa ataupun ibu bapa yang dapat first baby. So macam diorang ni akan jadi perlu ke nak ikut yang ni, perlu ke ikut petua yang ni, macam nak menjemur anak tadi kan. So sebelum kita mengikut apa-apa pun petua ataupun apa-apa pun cara, kita kena tengok dulu. Kan sekarang zaman IT, so kita kena tengok, kita search dulu. Betul tak cara tu boleh mengurangkan jaundice ni? Betul tak cara tu bagus untuk baby? Betul. Ataupun macam bila kita jumpa, yalah kan ada check up dengan doktor dan sebagainya, boleh terus nak minta nasihat kan, direct kan. Betul. Daripada kita mengikut petua yang belum tentu dapat menyelesaikan masalah dan sebagainya kan. Okey, dan selain daripada itu doktor kan, tadi doktor ada bagi tahu antara solusinya adalah di bawah sinaran lampu tadi itu kan. Itu antara rawatan yang akan diberikan lah. Kalau untuk bayi yang prolong dan sebagainya, apa antara rawatan susulan mungkin? Okey, untuk rawatan jaundice ni, pertama sekali jika bilirubin tadi dah sampai tahap yang tertentu,
kita akan rawatan pertama adalah fototerapi tadi. Okey. Iaitu rawatan di bawah sinar ungu tadi yang Ungu khas tadi, yes. untuk sebenarnya untuk memecahkan bilirubin yang berlebihan. Berlebihan Itu satunya. tadi, ya. Okey. Dan kita akan tengok juga level bilirubin tadi. Andainya dia sangat tinggi, dia boleh juga letak double iaitu intensif fototerapi. Tetapi okey. mereka ni akan monitor dengan kerap di dalam ward lah. Untuk pastikan mereka tidak mengalami masalah lain dan untuk pastikan bilirubin tadi turun. Okey. Kemudiannya selain daripada fototerapi ada juga treatment lain. Treatment lain tu yang adalah dipanggil transfusi pertukaran darah. Yang mana yang ini akan terjadi untuk kita kurangkan komplikasi. Itu Sebab maksudnya itu memang dah sangat tinggi. Betul. Sangat, doktor. Okey. Tak boleh dah nak guna itu last fototerapi ni. option lah. Last pilihan yang terakhir lah. Betul. Okey, maksudnya penukaran darah tu adakah dia akan ambil darah tu daripada darah ibu ataupun darah Dia akan tengok juga yang sesuai lah. yang bersesuaian. Okey. Tengok juga kalau apa penyebab dia menyebabkan apa tadi? Jaundice ni Jaundice berlaku. tadi, ya. Kalau ibu dia research negatif, so tak boleh lah juga. Kan. Nanti dia akan check balik lah macam mana. Takutnya itu yang paling takutkan. Dan Betul. sebenarnya ada yang saya tahu doktor kan, mungkin ada di kalangan kita yang tak kena jaundice time lahir. Tetapi apabila meningkat dewasa mungkin ada potensi yang tinggi untuk kena kuning. Okay. Dan adakah ia dipanggil jaundice juga ataupun ataupun nama lain, dan apa antara rawatan yang mereka akan terima? Okay. So, jaundice ni, kalau tadi kita cakap jaundice untuk kanak-kanak tadi, bayi baru lahir, kita panggil neonatal jaundice. Okay. So, kalau untuk orang dewasa, dia mungkin juga akan mengalami masalah jaundice ni. Okay. Yang mana kita akan nampak kekuningan pada bahagian mata, mata putih tu. Dan juga kita nampak kekuningan pada dia punya bahagian kulit. Kan? So, itu pun kita bagi jaundice. Tapi, untuk orang dewasa, berbeza. Berbezanya adalah peningkatan bilirubin ni tadi, peningkatan bilirubin yang mendap kat dalam bahagian badan ni tadi adalah disebabkan oleh punca yang lain. Antaranya mungkin disebabkan oleh masalah hepatitis, iaitu jangkitan kuman pada bahagian hati. Ataupun mungkin disebabkan oleh kanser. So ataupun mungkin disebabkan oleh masalah pankreas, iaitu radang pada bahagian pankreas yang boleh menyebabkan jaundice. So jaundice ni untuk orang dewasa boleh datang dengan simptom yang lain. Contohnya kita akan nampak mungkin pesakit tersebut selain daripada jaundice, nampak kuning tu, mungkin dia akan datang dengan susut berat badan mendadak, nampak kurus, kurang selera makan, ada yang demam. So kita kena tengok juga simptom-simptom lain selain daripada jaundice ni. Dia nampak macam simptom tu macam biasa, tapi sebenarnya kalau kita dah rasa mula ada perubahan dan sebagainya, terus kena pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan. Sebab dia mungkin juga kanser, mungkin juga ke arah hati dan sebagainya, doktor. Takut juga kan, sebab kadang-kadang kita mungkin ambil perkara tu sebagai macam perkara yang biasa kan. Okey, dan saya nak petik juga soalan daripada Nurul Safawani. Dia berkata, Assalamualaikum. Okey, kenapa masa check up di KK anak saya kuningnya turun tapi keesokannya naik mendadak, doktor? Walhal saya beri susu badan. Boleh tak, doktor? Bolehkah saya makan anggur hitam setiap hari bagi turunkan kuning baby? Thank you, doktor. Okay. So, penting saya cakap tadi untuk kita check kuning tadi. Macam yang puan ni tadi, dia pergi ke klinik kesihatan untuk check dia punya bacaan bilirubin. So, sebenarnya bacaan bilirubin ni kita akan check mengikut keadaan bayi tersebut. Satunya, doktor akan memberi tarikh baru, sama ada kita akan cek esok ataupun kita akan cek 2 hari lagi ataupun macam mana, bergantung kepada bacaan bilirubin pada hari tersebut. Contohnya semalam bilirubin tu adalah 200. So untuk bacaan ni sepatutnya dia kena kurangkan lagi untuk dia akan jadi hilang lah sepatutnya. Tetapi bila kita cek 2 hari kemudian dia makin menaik. So daripada 2 hari tu kita akan kerapkan lagi untuk cek bacaan darah ni, yang mana kita akan mungkin doktor akan bagi dia appointment lagi 1 hari. So bila bacaan kuning ni naik dengan mendadak, kita akan risau. Kadang-kadang kita rasa kita menyusukan bayi dengan betul. Tapi satunya macam saya cakap tadi, first kena kerapkan penyusuan. Bukan setakat kerap tapi kena lama. Ada kemungkinan ke, doktor, macam sebagai contoh anak kita, mungkin kita rasa dia menyusu bagi ibu yang pertama kali melahirkan, dan sebenarnya anak kita tak dapat susu tu. Maksudnya mungkin dari segi dia
dia tak reti nak. Yelah baby kan ada baby yang reti untuk menyusu direct. Ada yang macam mengambil masa sikit untuk dia belajar kan. Betul. Adakah itu antara kemungkinan juga doktor? Boleh, betul. Boleh jadi So, ya. kadang kan kita baru lepas bersalin. So, waktu lepas kita bersalin ni, kita nak menyusukan. Yes, Tapi saya betul. faham waktu awal lepas kita bersalin, yang pertama sekali akan keluar ialah kolostrum. So yang mana yang ni akan dia punya susu tu pekat. Okey, So betul. dengan Kuning cara kan? pekat dan kuning. So dengan cara kerap kita menyusukan dan lama, ini boleh kita gunakan untuk stimulate lagi proses production susu kita tu. Susu kita. Okey. Jadi macam sebagai ibu kita kena pastikan anak kita tadi doktor kata tadi berikan penyusuan yang cukup. Kadang-kadang kita rasa macam dah cukup banyak dah. Mungkin ada yang bagi setiap 2 jam dan mungkin kita kena kerapkan lagi doktor kalau anak kita bacaan kuning yang cukup tinggi, kerapkan lagi walaupun macam mungkin dia minum sikit kita kerapkan dalam setiap setengah jam ke setiap 15 minit dan sebagainya bergantung kepada demand anak kita juga. Kalau tadi doktor kata anak kita lena tak ada demand tadi, kejutkan dia supaya pastikan anak kita mendapat susu yang secukupnya. Betul. Kan? Wah, itu sebenarnya banyak perkara yang perlu kita pandang yang perlu kita ambil tahu sebelum kita menjadi ibu bapa ataupun ketika kita menjadi ibu bapa. Dan akhir sekali doktor, nasihat daripada doktor sendiri kepada para penonton yang sedang menonton sekarang ini yang mungkin first timer jadi ibu ataupun yang dah ada ramai anak dan sebagainya, untuk kita tahu perkara-perkara yang sepatutnya supaya tidak orang kata tidak menempah bahaya kepada anak kita. Silakan. Okey, saya nasihatkan ibu bapa di luar sana berunding dengan doktor yang merawat anak anda. Pertamanya maklumkan sebarang keraguan yang ada, apa yang kita risaukan, persoalan, apa yang kita ragukan, kita kena maklumkan kepada doktor supaya tidak berlaku maklumat yang tidak tepat berkenaan dengan jaundice ni. Apa yang kita boleh elak, kita cuba elak. Tetapi ibu bapa juga perlu pantau keadaan anak mereka di rumah. Perlu kerapkan penyusuan, perlu tahu bacaan bilirubin anak mereka ni sama ada makin meningkat ke ataupun makin menurun. Kadang-kadang datang ke klinik, kalau sekarang ni kebanyakan ibu bapa memang sangat alert. So dia akan tanya, doktor macam mana bacaan hari ni? Semalam 200, hari ni macam mana? So dia orang tahu. So itu bagus sebenarnya. Dan kena pastikan mereka ni tahu tanda bahaya jaundice. Antaranya ialah jaundice yang boleh berlaku dalam masa kurang daripada 24 jam selepas kelahiran, ataupun jika anak kurang menyusu, kurang aktif, ataupun bila kita nampak najis bayi tersebut tidak kuning, iaitu menampak pucat, kan? So kalau jadi macam ni memang kita perlu dapatkan rawatan dengan segera. Itu dia antara perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu supaya kita dapat menjaga keselamatan dan nyawa anak kita. Itu yang paling penting, insya-Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Dr. Siti Nur Akmal Ahmad selaku pegawai perubatan Mega Klinik Zahran Putrajaya. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih atas info dan sebagainya. Terima kasih. Okey, dan para penonton semua, kita pun nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan lupa caption prayer. Kami di Rizal Pharma membantu anda untuk membina produk jenama sendiri. Kami mempunyai kilang bertaraf GMP iaitu health supplement, traditional, food supplement dan juga kosmetik. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi nombor yang tertera. Nabi ni pernah berjuang untuk mempertahankan tanah Palestin. 1,200 orang lebih syahid. Dan rumah-rumah mereka dibom secara tiba-tiba. Beri bantuan, kita hulurkan bantuan. Kita taja anak yatim, kita berikan wakaf. Kita akan dapat pahala seperti mana orang yang berjihad dekat sana. Jadi kita kena rasa bahawa anak dan isteri mereka itu adalah orang-orang yang di bawah tanggungan kita juga. Hulurkan sedekah jariah dan tajamkan senjata doa. Supaya anda mendapat ganjaran riba fi sabilillah.
azan lelaki tadi yang tidak ikhlas tidak dapat sampai ke langit yang ketujuh, yang tidak didengar oleh para malaikat. Hanya kerana tidak sempat takbir pertama bersama dengan Nabi telah mendenda dirinya begitu besar. Hindu membukakan hijabnya lalu mengangkat tangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mak dia kata tinggalkan Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kita, jangan ikut Muhammad. Anda dah bersedia untuk kembali membayar hutang? Berapakah pula total pembayaran tunggakan yang harus anda bayar? Atau adakah anda masih perlu menangguhkan lagi bayaran anda kepada bank? Semua persoalan ini akan dijawab dalam Tijarah dengan tajuk Persediaan Menghadapi Pasca Moratorium bersama saya, Syabana Hasan. Ya, itu dia. Terima kasih pahlawan. Antara perkara yang kita lakukan adalah inisiatif perumahan Veteran ATM. Dan bersama dengan saya kenalkan kepada anda semua yang berbahagia, Datuk Seri Muiz Abdul Aziz selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Khabar sihat? Baik, Alhamdulillah. Okey, jadi Datuk Seri tadi kita ada kongsikan sedikit teaser kepada para penonton. Kita nak juga nak berkongsikan sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan inisiatif perumahan Veteran ATM. Silakan. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sophie, dan terima kasih kepada TV Al-Hijrah lah yang sudi menjadi rakan strategik kepada pihak kementerian pertahanan atau MINDEF, dan alhamdulillah pada 21 Ogos yang lepas kita telah lancarkan tabung kempen tabung pahlawan atau KTP yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Iqmal selaku Menteri Timbalan Menteri Pertahanan. So apa yang kita nak bicarakan pada pagi ini adalah berkaitan perumahan veteran. Jadi perumahan itu adalah satu keperluan asas. Betul. Dan kami rasakan pihak kementerian memandang serius perkara ini supaya veteran atau bekas pahlawan negara, bekas ATM yang telah berkhidmat kepada negara ini harus memiliki rumah sendiri. Itulah kita amat harapkanlah. Kerana rumah itu adalah satu keperluan asas. Betul. Dan adalah seharusnya lah para pejuang ini, bekas pejuang ini harus memiliki keperluan asas tersebut. Seperti makanan jugalah. Betul, so, rumah,
makanan, tempat tinggal dan sebagainya adalah satu keperluan asas dan perlu diperlukan perhatian oleh pihak kerajaan supaya mereka dapat memiliki rumah sendiri. Itu yang paling utama lah. Betul, dapat nak berjuang dan sebagainya, dan di usia, orang kata di usia veteran ataupun di orang kata apa ni, di usia yang matang ini, kita berikan keselesaan kepada mereka di mana membalas jasa yang mungkin tidak seberapa dengan apa yang mereka berikan, tetapi ini yang terbaik yang boleh kita lakukan. Masya-Allah. Okey. Dan Datuk Seri, mungkin juga Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana pula dengan rumah keluarga angkatan tentera rekat. Siapa yang layak memilikinya? Terima kasih semua para pendengar. Kita jangan agak keliru jugalah. Itu rumah ni terbagi kerana anggota tentera ATM ini selepas mereka meninggalkan perkhidmat tu, kita panggil sebagai veteran ATM. Veteran ATM okey. Jadi semasa mereka bertugas sebagai anggota tentera dan pasukan Angkatan Tentera Malaysia, mereka disediakan perumahan. Disediakan kemudahan perumahan, iaitu kita kenali sebagai rekat rumah keluarga Angkatan Tentera. Jadi masa mereka sedang berkhidmat itu, kerajaan sediakan perumahan tersebutlah kepada mereka. Jadi itu yang disediakan. Jadi setiap camp, di setiap brigade dan sebagainya, mereka ada perumahan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memudahkan mereka, memberi keselesaan kepada mereka untuk melaksanakan operasi tugas mereka. Itu rekat lah. Itu nama rekat. Rekat tu stand bermaksud rumah keluarga Angkatan Tentera. Itu bezanya. Jangan keliru pula Datuk Seri. Selepas mereka meninggalkan perkhidmatan ATM, hanya itu yang kita sebagai akan veteran tadi tu bantuan, memberikan kemudahan keselesaan mereka. Semoga mereka dapat memiliki rumah sendiri selepas mereka bergelar veteran. masih kita menghargai walaupun ketika dan selepas tu dia mungkin rumah yang berbeza dalam ATM dan juga selepas itu menamatkan perkhidmat dalam ATM. Masya-Allah. Jadi rumah itu adalah keperluan asas yang masukkan tadilah. Ini antara perkara yang baik lah, yang cukup orang kata untuk menghargai jasa mereka kan. Masya-Allah. Okey, dan Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh terangkan juga inisiatif perumahan yang dicadangkan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi pihak kerajaan melalui Kementerian Pertahanan Malaysia atau MINDEF memang kami sentiasa berusaha dan sedang melaksanakan dan sedang melaksanakanlah beberapa program untuk membangunkan khususnya lah membangunkan tentang perumahan. Contohnya khusus untuk veteran, yang saya katakan untuk veteran, supaya contohnya antara inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pertahanan adalah contohnya kita melaksanakan satu program yang dikenal sebagai SASA. SASA itu bermaksud satu anggota satu rumah. Jadi sama ada mereka dalam masih lagi berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia atau selepas atau golongan yang telah menamatkan perkhidmatan yang kita kenali sebagai veteran ATM atau veteran Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kita sediakan dah sedang bermula proses tersebut, iaitu contohnya setakat ini kita dah ada di Kamp Sungai Besi. Satu program perumahan SASA tersebutlah, satu anggota satu rumah, di mana kita bangunkan lebih kurang 3,000 unit. Sedang dalam proses 3,000 unit dan itu yang pertama. So yang kedua, kita sedang kita dah dapat kelulusan daripada Jemaah Menteri untuk membangunkan di kawasan Wadiburn dan juga di Kamp Segenting. Segenting Kelang lah, insya-Allah. Total tak silap saya lebih kurang 7,000 lagi unit, insya-Allah. Jadi dalam itu kita sediakan untuk dua kategori tadi, sama ada dalam perkhidmatan memiliki rumah. Macam rumah rekat yang saya masukkan tadi itu adalah rumah yang disediakan. Bukan dimiliki oleh anggota tentera, tapi di samping itu juga kami akan untuk membantu anggota tentera ini sendiri yang dalam berkhidmat pun boleh memiliki rumah dan juga yang ada veteran, golongan veteran. InsyaAllah kita akan dalam proses untuk memastikan supaya daripada bilangan unit yang saya masukkan tadi, kita akan allocatekan, kita akan reservekan lebih kurang, kita cuba dapatkan 30%
kepada anggota veteran. Masya Allah. Untuk memiliki rumah. Itu salah satu inisiatif lah yang kita laksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pertahanan Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Masya-Allah. Itu saya pun rasa teruja juga, Datuk Seri. Sebab rasa macam yalah, itu satu penantian yang cukup bermakna buat mereka kan. Maksudnya memang memiliki rumah sendiri itu menjadi satu idaman buat semua, saya rasa. Yalah, kan? pasal nak memiliki rumah di Klang, di Lembah Kelang ini bukanlah satu yang mudah lah dengan harganya. Dengan tapi harga je, insya-Allah betul? dalam program SASAN yang saya masukkan tadi, kita akan cuba dapat kawal harga tersebut. Lebih kurang dalam keluasan kita rancang dalam 1,000 kaki persegi, lebih kurang harga 150,000. Masya-Allah. Ya. Saya nak nangis je Datuk Seri. Masya-Allah. Harga yang aman, manasabah lah. Betul. InsyaAllah kepada golongan, sama ada golongan pada anggota tentera yang sedang berkhidmat dan juga kepada anggota veteran ATM. Ya. InsyaAllah kita InsyaAllah mereka antara insan-insan yang bertuah lah dengan harga tersebut dan juga keluasan yang cukup selesa buat satu keluarga dan sebagainya kan. Moga mereka pun dapat memiliki rumah idaman mereka. Itu yang paling penting. Rumah. Pasal rumah saya maksudkan tadi adalah satu basic need lah atau keperluan asas yang perlu dimiliki. Betul kan? Betul. Jadi rumahku curgaku, Datuk Seri. Dia tak nak melihat anggota tentera kita dan juga veteran ATM tidak ada rumah. Itulah hasrat Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Yaakob. Masya-Allah. Dia untuk mendapat cuba membantu golongan anggota tentera dan juga yang veteran ATM, so dapat memiliki rumah. Yang penting rumah mampu milik. Ya, betul. Itu yang terbaiknya, insya-Allah. Okey, dan harapan daripada Datuk Seri sendiri kepada veteran ataupun mereka yang masih lagi berkhidmat agar untuk memiliki rumah ini, apa antara harapan di hati kecil Datuk Seri mungkin boleh kongsikanlah kepada para penonton? Untuk harapan kepada mereka bila ni antara inisiatif yang dilakukan dan bila benda ni dah terjadi dan hampir siap, harapan Datuk Seri sendiri. Harapan saya samalah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan beliau ke pihak kerajaan supaya agar golongan anggota tentera kita mampu dapat memiliki rumah. Dan selepas meningkatkan perkhidmatan pun mereka golongan veteran untuk ini dapat kemudahan asas tersebut lah. Dan itu amat penting lah, itu hasrat kami lah untuk menjaga kebajikan itu dan juga keselesaan kepada mereka. Dan pihak Kementerian MINDEF khususnya tidak putus-putuslah melalui Jabatan Hal Veteran. Kita ada satu jabatan khusus untuk menjaga veteran, kebajikan veteran. Ini iaitu kerajaan pihak MINDEF, kita ada satu Jabatan Hal Veteran. Ditubuhkan untuk memastikan, untuk membantu melaksanakan beberapa program-program kebajikan kepada mereka lah. Untuk makluman hadirin sekalian, kita setakat ini kita ada lebih kurang 300,000 veteran ATM. Masya-Allah. Dan veteran ini untuk makluman pendengar semua, kita terbahagi pada dua. Veteran yang berpencen dan juga tidak berpencen. Dan hampir 50%, dan hampir 58% daripada mereka ini tidak berpencen. Tidak berpencen. Itu antara golongan target group kami lah untuk memastikan mereka ni semua sekalian sama ada berpencen atau tidak berpencen memiliki rumah untuk keselesaan keluarga dan kekelesaan mereka sendiri. Ya, okey. Dan akhir sekali kita ada kempen Datuk Seri berkenaan dengan tabung pahlawan dan tabung ini memang sedang cukup rancak dijalankan dan kalau kita tengok TV Al Hijrah pun sering kali tayangkan dan sebagainya kan. Dan itu antara perkara yang boleh kita lakukan Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri boleh wawarkan kepada para penonton untuk kita memberi sedikit sumbangan yang tetapi memberi makna yang cukup besar buat mereka. Silakan. Terima kasih SP. Jadi kempen Tabung Pahlawan kita kenal sebagai KTP lah. Kempen Tabung Pahlawan. Alhamdulillah pada 21 Ogos tersebut telah dilancarkan di sini. Dan ini satu usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mendapatkan sedikit sumbangan pada rakyat untuk membantu penghargaan atas pengorbanan yang telah diberikan oleh anggota tentera kita kerana keselesaan kedaulatan negara
Dan pembangunan yang kita nikmati sekarang adalah hasil daripada pengorbanan anggota tentera kita. Kita jangan lupa itu. Jadi berilah sedikit sumbangan. Saya merayulah. Saya memohon kepada semua rakyat Malaysia, semua pendengar yang ada pada hari ini untuk dapat menyumbang kepada kempen tersebut. Kerana untuk tahun ini kita target lebih kurang 10 juta. Untuk memastikan mereka mendapat kita akan gunakan fund tersebut untuk membantu veteran kita. Tuan-puan, di segi kesihatan, di segi kebajikan pelajaran anak-anak mereka dan sebagainya. So saya memohonlah golongan korporat khususnya dapat menyumbang kepada kempen tersebut. Saya amat mengharapkan, amat menghargai dan amat supaya mereka dapat menyantunilah kempen tersebut, menjayakan program kempen, insya-Allah. Betul. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Muiz Abdul Aziz selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih di atas hebahan yang telah dikongsikan dan moga sama-sama kita boleh memberikan sedikit sumbangan kepada mereka kerana itulah antara perkara yang boleh kita lakukan. Kita tak mampu untuk keluar berjuang untuk mempertahankan negara dan sebagainya. Itu mustahil lah kan Datuk Seri kan. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah kita mungkin boleh memberikan sedikit sumbangan untuk membantu mereka dan juga keluarga setelah mereka penat memperjuangkan diri, memperjuangkan nyawa dan memperjuangkan keluarga mereka untuk menjaga keamanan negara. Masya Allah. Dan saya nak kongsi sedikit hebahan kepada anda semua. Sudah 63 tahun kita merdeka. Pernahkah kita terfikir keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati adalah atas pengorbanan perwira negara? Dan saya menyuruh seluruh rakyat Malaysia untuk terus menyumbang ke tabung pahlawan sekarang. Sedikit sumbangan kita tetapi memberi cukup makna yang buat besar buat mereka, insya-Allah. Dan nombor telefon pun telah pun tertera di nombor akaun pun telah tertera di kaca TV anda. Jom sama-sama kita saksikan teaser telah pun disediakan. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Ibu, bila ya nak balik? Alung, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu, Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Sok ada tak? Ada? Harga berapa? Ada COD tak? Charge berapa? Kawasan mana? Lepas tu tol parking bayar tak? Sampai pukul berapa? Sebab saya nak sekarang juga. PM? 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 Inilah. Susah kan nak meniaga? Betul. Niat senang. Akak faham dek Nur, bukan senang nak meniaga ni. Jadi, akak payung nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana untuk iklankan di TV Al-Hijrah sebab kita ada nak buat bincang niaga prihatin. Nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana. Dekat mana? Tak jauh. Dekat JB saja. Tak lama lagi. Bulan September ni. Macam tu je? Macam tu je. Tak susah-susah. Tak payah nak sangat. Dia ambil payung tu.
Wow. Jom ikut Akak Payung pergi JB. Yang penting produk anda berhak popular. Jangan lepaskan peluang ni tau. Kalau terlepas, jangan kata Akak tak payung. Yeah. Buat julung kalinya, 2 saluran TV unggul. Go Shop dan Al Hijrah. Menjanjikan pengalaman dan keseronokan membeli belah terbaru untuk anda setiap hari. Seronoknya, Go Shop kini di saluran Al Hijrah. Menyajikan hiburan tanpa henti dengan pelbagai demonstrasi produk yang menarik. Jangan lupa temu janji kita setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 hingga 11 pagi. Jumpa di sana. Kasih kenyalan suatu pengharapan menyantuni. Pagi kami mula panggilan kemasan yang menyatakan ada kebakaran berlaku di Kampung Gersik kira 10 km dari Kuching. Bawakan khas kan Datuk Prof. Sarip. Suatu perjalanan mengenal diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Okey, hari ni Nana nampak banyak sangat perfume dekat depan Nana sebab Nana dah sampai ke rumah pengasas dan founder Iba Perfume, Tuan Iqbal. Terima kasih, selamat datang. Thank you. So Nana tak pernah nampaklah orang yang mengumpul perfume sebanyak ni. Macam mana Iqbal mula kumpul perfume? Ingat saya mula-mula tu saya nak beli perfume yang ini. Yang ini harga dia RM400. Okey. Dan waktu itu gaji saya RM1,000 lebih. Saya kerja KFC selepas tamat SPM. Jadi susah sangat nak dapatkan satu perfume ini. Dan sekarang saya sudah kumpul dalam 40 brand yang terkenal di dunia. Dan kebanyakan harganya RM500 ke atas. Dan ada juga yang harga RM2,000 lah. Ini memang minat Iqbal terhadap perfume-perfume ni. So mungkin adakah itu inspirasi Iqbal untuk memulakan Iba Perfume? Saya ni kalau nak bergantung pada minat semata-mata, saya tak akan buat macam tu. Sama juga apabila saya membeli jam yang berharga ratusan ribu ringgit, saya membeli suit sampai RM10,000 sepasang. Bagi saya itu bukan hanya kerana minat semata-mata. Saya buat sesuatu itu pasti ada sebab. Macam perfume, dia melambangkan imej kita. Dia melambangkan identiti kita. Dan ia menentukan kita selesa atau tidak apabila berjumpa orang. Kalau bau yang terlalu kuat, orang tidak selesa, dia mengganggu pemikiran orang. Macam saya mempunyai alergik pada bau. Kalau bau yang tidak elok atau bau yang terlalu kuat, saya akan muntah, pening. Jadi terhasillah Desire dan juga Entice. Yang mana Desire ini warna biru ini untuk lelaki dan yang Entice itu untuk wanita. Inspirasi Iqbal untuk keluarkan Entice dengan Desire ni? Sebenarnya selain daripada mengumpul perfume yang banyak, saya ambil cetus dia sedikit demi sedikit. Salah satu perkara juga yang memberi inspirasi saya adalah yang ini. Okey, Tanda tengok ini. Betul, jeng. Okey, siapa ini, ni? Adalah keluarga Sultan Brunei. Dan saya berada di kediaman mereka. Keluasan rumah saya ingat dalam 10 hektar. Ketika saya berada di dalam rumah mereka, bau yang sangat eksklusif. Lalu itulah saya letak bawaan begitu. Sangat mampu milik kan harga pasti. Dia. Berapa harga dia untuk Iba Perfume? Okey, harganya satu set ini untuk satu wanita, satu lelaki itu adalah RM150 sahaja. Untuk dua botol Ya, untuk dua botol 50 ml. RM150 sahaja. Ya, untuk dua botol ini, satu botol isi padunya adalah 50 ml. Banyak besar percuma penghantaran termasuk Sabah Sarawak. So dia memang sangat-sangat mampu milik. So kalau nak beli, macam mana nak beli Iqbal? Kalau nak beli, salin ataupun snap gambar je lah sedangkan di TV iaitu 012
7334444. Senang ingat. Saya sekali tengok dah ingat dah. Kalau tak ingat, macam Nana tak ingat. So kalau tak ingat tu boleh je ambil phone, snap je gambar nombor yang tertera di TV anda sekarang. Dan WhatsApp je terus. Bagi tahu je nak satu set IBA perfume atau 2 set. Nana nampak ada bekas yang eksklusif dekat tepi dia tu. Oh ya, yang ini saya buat khas. Dalam ni ada 4 perfume. 2 yang lelaki, 2 yang wanita. Ada orang nak bagi hadiah kepada mak ayah, nak bagi hadiah hari jadi dan nak letak pada hantaran. Tak perlu susah-susah, letak je macam ni. Ketika saya pergi ke Dubai beberapa tahun yang lepas, harga oud walaupun kecil begitu berharga RM4,000 sebotol. Yang kecil saja partinya. Sebab dia sangat-sangat eksklusif ke? Ya, sebab eksklusif dan kadang-kadang dia simpan sehingga 10 ke 50 tahun untuk menghasilkan parti tersebut. Macam kita Intas dan Desire ini saya ambil import khas daripada France. Memang betul. Kalaulah anda kata ini ambil kat negara lain, saya akan pulangkan 10 kali ganda duit. Dan kita berdaftar di Persatuan Parfum Dunia lah. Okey, Iban nak tanya, kenapa orang kena beli Iban Parfum ni? Okey, pertama sekali kalau anda tidak mampu membeli parfum yang harga ribuan ringgit, anda perlu cuba. Dan anda akan tahu, begini bau yang parfum yang eksklusif yang mahal. Dan saya masukkan sedikit unsur seksi baunya dan dia bau yang sangat berbeza lah bagi saya. Untuk suri rumah, untuk orang yang remaja dan dewasa terutamanya perlu pakai parfum ini. Dan orang yang sudah biasa bermain dengan parfum yang harga ribuan ringgit, cuba. Anda akan puas hati dan ia tidak memeningkan kepala. I dah biasa pakai parfum jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba Parfum ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba Parfum je. And I suka sangat Iba ni sebab first of all, I boleh bawa solat, dia memang halal lah. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan. Tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun still wangi. I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Cepat WhatsApp nombor yang tertera di kaca TV anda. So kalau nak bagi dekat mak ayah tu memang dah sesuai sangatlah, dah cukup-cukup 2 untuk ayah, 2 untuk mak. Betul. Satu set dengan harga 150, 2 set dengan harga RM300. Jadi dapat kotak yang eksklusif. Kita ada 500 unit sahaja. Okey, akan dapat eksklusif kotak hijau macam ni. Ada 4 botol dalam ni, 2 Desire untuk lelaki dan 2 Intas untuk wanita. So kalau nak beli satu set sahaja, satu lelaki dan satu perempuan, harganya adalah 150. Kalau nak beli 4 botol macam ni, harga hanya 300 sahaja. Macam mana cara pemakaian perfume ni? Okey, macam mana pakai macam ni? Kalau Nana nak tahu poin-poin dia lah, ada poin dekat tangan ni, lepas tu belakang telinga. Okay. Betul tak cara pakai? Ada betul je juga. Tapi biasanya dia akan lebih senang tanggal kalau kita tak pakai lotion. Kena pakai lotion dulu, baru pakai perfume. Tapi cara yang lebih tepat sebenarnya ada 5 poin dia. Saya tunjukkan ya. Okey. Ni tengok. Ni kita nak spray dah ni. Okey, 1 di sini, 2, 3, 4 dan 5 di belakang. Okey. Wangi. Wangi betul. Wangi memang sangat wangi. Dan ada juga orang beli sebab nak kumpul ni botol dia cantik. Kotak pun kita buat eksklusif sebenarnya. Betul. Jadi WhatsApp segera dan jangan risau tentang halalnya. Kita menggunakan bahan yang halal daripada etanol yang kita guna. Etanol itu bahan pelarut yang untuk menghasilkan bauan yang lebih jauh, iaitu ekstrak tebu. Tapi hati-hati Nanda, ini metanol adalah pelarut digunakan untuk melunturkan kotoran di lantai. Tetapi ada sesetengah perfume menggunakan metanol yang mana mereka nak jimat kos. Dan benda ni boleh membahayakan kulit dan membahayakan kesihatan pernafasan kita semua, boleh menyebabkan penyakit. Sebab itu kita gunakan ekstrak tebu. Yes. So siapa yang nak mendapatkan Iba Parfum itu, cepat-cepat WhatsApp nombor yang tertera di kaca TV anda. Sekali lagi Nana ingatkan yang untuk ini set eksklusif ini hanya RM300. Anda akan dapat 4 botol, 2 Desire dan juga 2 Intas. Kalau nak satu set hanya RM150 saja, 1 Desire, 1 Intas. Betul. Ia adalah
EDP. 50% parfum yang kita letakkan dalam itu. Jadi tahan lama lah. Tahan lama. Kadang-kadang saya basuh baju pun masih lagi tinggal bau. Itu dia. Okey, memang sangat-sangat berbaloi dan harga pun memang sangat-sangat berpatutan. Memang semua orang mampu milik lah. So siapa-siapa nak dapatkan Iqbal perfume sekarang, cepat-cepat WhatsApp Iqbal sebab ni sangat-sangat limited. Hanya 500 unit saja untuk kotak eksklusif ni. Kotak eksklusif ni ada 2 set di dalam, hanya RM300 sahaja, dan untuk satu set hanya RM150 sahaja. Ya, percuma penghantaran. Ambil gambar di skrin TV dan terus WhatsApp bagi tahu je nak satu set atau 2 set. Maksimum hanya 3 set saja seorang. Sebab saya nak bagi semua orang merasa. Betul. So thank you Iqbal untuk perkongsian kita hari ini. Banyak yang nak belajar pasal perfume. So siapa-siapa nak dapatkan Iqbal perfume, cepat-cepat WhatsApp Iqbal sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi sebab harga sangat berpatutan dan sangat-sangat limited. Terima kasih banyak. So kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Ibu, bila ya nak balik? Alung, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantiannya meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu, Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Nama anak muda ini ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina. Beliau adalah Ibnu Sina. Beliau memasukkan elemen falsafah dan juga kecenderungan dalam menggunakan unsur-unsur psikologi bagi merawat psikosomatik pada masa sekarang. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Hai, saya Samad. Saya stres. Ini kawan saya, Ismail. Ismail juga ada kalanya stres jika berhadapan dengan kerja yang banyak. Mereka di rumah juga stres. Lumrah manusia, kita semua menghadapi stres. Stres yang keterlaluan menyebabkan keresahan dan kemurungan. Kita boleh menguruskan stres dengan bijak. Amalkan cara hidup sihat seperti bersenam setiap hari, makan secara sihat dan uruskan waktu dengan bijak. Kongsi perasaan dengan orang yang anda percayai. Let's talk Minda Sihat. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalam Biz. Jadi kita nak kongsi bersama dengan anda satu makanan tambahan yang sangat berkhasiat untuk dalaman, untuk luaran. Jadi kita bersama dengan PA apa pula ni kan? PA Queen. Okey, tetamu saya di sebelah iaitu Puan Nuri Cintawati. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Master leader PA Queen. Ya, betul PA Queen, betul. Bukan PA, PA. PA. Okey, jadi di PA kedua. Sebelahnya Puan Nur Sakinah Hasrudin, Master Stokis. Selamat datang. Ya, selamat datang. Terima kasih jemput kami. Dah berapa lama dah jadi Stokis dengan PA Queen? Kalau ikutkan baru juga lagi dah. Dalam 6 bulan. Sekarang baru 3 bulan. Tapi dah letup.
Okey, baik, kita nak cerita tentang PA Queen ni. Bila orang dengar kan macam unik je kan. Biasa nama macam bunga-bunga, tapi ni PA Queen. So mungkin boleh ceritakan lebih lanjut tentang produk ini. Okey, memang bila orang dengar PA Queen ni, dia macam apa tu sebenarnya PA Queen kan. Tapi sebenarnya nama tu unik. Dia bersempena dengan nama founder sebenarnya. Founder nama glamournya Abang PA. Abang PA. Mana Abang dia? PA. Ada kat belakang tu. Okey. PA Queen ni sebenarnya dia suplemen makanan dan kesihatan. Memang khusus mainly memang untuk kulit. Okey, untuk kulit. Dia kita makan, dia just kemam je. Okey, lepas tu dia akan melembabkan kulit kita daripada dalaman. So kita akan nampak fresh kat luar kulit kita tu. Glowing lah makan. Glowing. Macam bebas cela apa semua kan. Kita kan suri rumah ni macam leceh lah, nak cuci muka lah, nak tepek itu tepek ini kan. So kita amalkan benda ni, jadi kita boleh nampak fresh daripada luar. Kita nampak fresh, muka kita nampak glowing, pinkish gitu. Dengan apa orang kata amalkan secara konsisten. Betul. Okey, baik. Jadi saya nak tahu juga digunakan ada suplemen vitamin C kan? Ya, betul. Jadi mungkin boleh kongsikan lebih lanjut tentang yang berkaitan dengan PA Queen. Okey, kalau ikutkan vitamin C dalam PA Queen ni memang dia banyak vitamin C, ada 12 bahan. Kalau yang kita ikutkan memang ada 12 bahan. So dia untuk merangsang, kalau macam biasanya kan macam kita suri rumah perempuan ni kan, kalau macam baru lepas bersalin mesti ada problem period tak teratur. Lepas tu dengan letih, lesu kan. So bila kita makan, kita kemam untuk sehari, pagi satu sachet, malam satu sachet, insya-Allah boleh hilangkan, boleh mengembalikan semula kita punya tenaga. Lagi satu dia punya yang best ni, dia boleh jadikan kita punya macam meat booster tau. Biasa baru lepas bersalin kan membantu menggalakkan pengeluaran susu ibu. Okey, dari segi kelebihannya yang lain, mungkin Puan Nuri boleh kongsikan lebih lanjut tentang bahan-bahan yang ada terdapat dalam PA Queen ni dan juga cara pengambilannya yang lebih terperinci. Okey, PA Queen dirumuskan daripada gabungan buah beri. Dia seperti lingonberry, strawberry, mangosteen, blackcurrant, ya betul. Omega 3, raspberry, ada 12 kan. Okey, buah-buah berries ni dia sebenarnya kaya dengan antioksidan yang membuatkan kulit kita boleh jadi sihat, bebas cela, bebas jeragat, tompok-tompok, bintik-bintik semua kan. Okey, macam lutein ni istimewanya PA Queen bagi kami, PA Queen ni terlalu istimewa berbanding dengan suplemen yang lain disebabkan dia ada lutein. Lutein ni dia untuk mata. Nak consume dia senang je. Just satu sachet ni. Dalam ni dia ada berapa? Okey, dalam kotak dia ada berapa? Satu kotak ni ada 30 sachet. 30 sachet. Setiap satu sachet ni 30 gram. Okey. Kita just ambil satu, koyak dan kemam. Ataupun kalau tak suka kemam, boleh bancuh dalam air dalam 50-60 ml dan minum je. Minum satu kali tak senang pagi. Kemam je lah kan. Kalau kita tengah drive lambat, tak sempat nak masak ke, boleh saja. Tak sempat nak bancuh, kemam saja. Okey, Puan Sakinah, macam mana dengan harga promosi yang ditawarkan untuk penonton? Assalamualaikum. Tak nak dekat tempat lain. Tak nak tempat lain. Okey. Untuk hari ini, kalau ikutkan PA Queen ni memang dia tak ada harga promosi. Itu yang specialnya PA Queen ni. Memang daripada awal sampai bila-bila harga dia memang akan harga dia sama je. Harga dia sekotak ni RM39.90. Dalam dia memang ada 30. Untuk promosi yang kami boleh bagi hari ini adalah untuk harga ejen, untuk joint ejen harga dia hanya RM250 sahaja. Okey. Harganya lagi sekali, boleh tak bagi tahu lagi sekali, dan juga harga untuk ejen juga lagi sekali. Sekotak harga dia RM39.90 dan untuk joint ejen kami akan tawarkan RM250 sahaja. Okey. Jadi tadi dah tahu harga, macam mana pula kalau nak jadi ejen? Ada tak yuran-yuran yang lain untuk mendaftar sebagai ejen ataupun stokis di PA Queen ini? Okey, untuk peluang niaga bersama PA Queen, kita hanya perlu anda semua hanya perlu buat pembelian untuk ejen 10 kotak sebanyak RM250. Okey, untuk stokis 50 kotak dengan harga RM1,050 sahaja. Tak tinggi mana.
modal sebenarnya tak tinggi mana, tapi keuntungan tu sangat berbaloi. Sangat berbaloi. Yelah, macam Puan Sakinah tadi katakan, dia baru juga join untuk PA Queen, tapi dah boleh dapat pendapatan yang lumayan. Dalam masa seminggu tu biasanya akan ada repeat order lah. Repeat order tu terus akan jadi ejen tau. Orang pula kita nak tahu rasa dia macam mana. Rasa dia masa-masa manis. Masa-masa manis, berberries. Budak-budak pun suka minum. Budak-budak pun suka. Kalau macam kita mak-mak ni, kalau nak ambil tu kan, nak kena sembunyi daripada anak-anak. Siap bagi tahu dekat bagi tahu dekat customer, simpan, jangan bagi tahu anak-anak tau. Nanti kalau anak-anak dah rasa dia conquer lah lepas tu. Yalah kan. Jadi maksudnya kalau anda nak menjana pendapatan bersama dengan PA Queen ni tak susah. Sebab produk ni memang kita senang nak jual, anda boleh dapatkan pendapatan lumayan dalam masa yang sama, boleh memberikan kesihatan kepada badan, memberi manfaat kepada tubuh badan kita semua. Okey, baik, terakhir sekali lagi boleh kongsikan harganya dan kenapa mereka di luar sana perlu mendapatkan PA Queen ini. Okey, semua perlu dapatkan disebabkan PA Queen hanya berharga RM39.90 untuk 30 sachet. Okey, saya berani jamin kat luar sana memang takkan dapat suplemen 30 sachet dengan harga RM39.90. Memang takkan dapat. Yang biasa kita dapat maksimum boleh dapat 20 sachet. Yang biasa ialah 15 sachet sahaja. Kalau jadi ejen, satu kotak ni korang akan dapat untung RM14.90. Bayangkan kalau 10 kotak dah dapat apa? RM149.90. Sangat berbaloi. Bayangkan kalau dalam masa sebulan tu kan. Sebulan boleh buat sangat banyak sebab biasanya PA Queen baru lagi ejen yang mana yang dah jadi ejen dia akan repeat order satu bulan 4 hingga 5 kali. Betul. Banyak kali juga banyak. Okey, macam sebab dia fast selling. Okey, betul lah, masa cakap tadi senang nak jual kan. Okey, kata-kata daripada Puan Sakinah sendiri, kenapa mereka di luar sana kena jadi stokis macam Puan Sakinah ni? Dari suri rumah walaupun suri rumah mampu ada pendapatan sendiri. Yelah, sekarang ni kan zaman orang semuanya nak berguna duit kan. So kita perlulah cari duit. Zaman sekarang ni memerlukan duit. So apa-apa pun perlukan duit. So kita sebagai suri rumah, daripada duduk saja tak buat apa-apa, dengan busy dengan anak-anak aja, lepas tu kadang-kadang jadi stres kan kalau tak ada buat apa-apa. Baiklah cari duit. Boleh juga jadi income sambil nak cantik tu. Boleh juga dapat duit. Sambil cantik dapat juga duit kan. Apa tagline kita tadi? Jangan menolak untuk cantik. Jangan menolak untuk cantik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih pada si cantik ini. Jadi Puan Nuri Cintawati dan Master Leader, dan juga di sebelahnya Puan Nur Sakinah Hasrudin, Master Stocky. Macam mana nak hubungi kalau kata terlepas ke? Hubungi Facebook, IG, nombor telefon. Untuk Sakinah FB? FB saya Sakinah Legacy. Boleh call dekat nombor 018-900-4861. Okey, untuk Kak Nuri pula? Kak Nuri. Kak Nuri boleh contact di Facebook Nuri Cintawati. Boleh tengok ejaan dekat skrin nanti. Handphone number 011-3320-4676. Ramai-ramai Nombor telefon ni, nombor telefon bos yang PA tu? Tak ada Bos, kita ingatlah. Okey, baik, tak apa saja mengusik. Tapi kalau apa-apa pun, kalau anda nak dapatkan produk ni, yang pentingnya ada nombor seperti yang tertera di kaca TV. Ada Facebook, ada IG, ada tak? Nuri Cinta, Nuri Cinta Wati. Okey, baik. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk dapatkan produk ini, makanan tambahan untuk kesihatan dalaman dan juga luaran kulit anda. Jadi insya-Allah kita ucapkan terima kasih keduanya. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ingin menjadi doktor perubatan? Impian anda bermula di sini. Daftar segera di UniSyams untuk program asasi sains atau ijazah sarjana muda perubatan dan ijazah sarjana muda pembedahan. Ambilan September 2020 kini dibuka. Mohon sekarang, jom masuk UniSyams, wadi kecemerlangan ummah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang memberikan solusi segala cabaran. اقرأ وربك
الإنسان ما لم يعلم. Bacalah agar kita dimuliakan. Baca, faham, amal. Saksikan My Quran Time setiap hari dibawakan khas oleh Mofax. Dalam cendekiawan Islam, satu penceritaan mengenai para ilmuwan Muslim yang telah memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan peradaban dunia. Nama anak muda ini ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hassan bin Ali bin Sina. Beliau adalah Ibnu Sina. Dan kisah sahabat, kisah agung para sahabat serta wanita Islam yang hebat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya sangat memusuhi Islam. Apabila saya sebutkan namanya, orang mesti tahu. Wajahnya seperti wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai 7 September, Isnin hingga Rabu, 7.25 malam, hanya di Teladan dan Sempadan, TV Al-Hijrah. Kenapa tak buang sampah dalam tong sampah? Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes. Alhamdulillah, selamat kembali dalam Assalam Biz. Sekarang ini kita nak berkongsi kepada anda semua satu produk iaitu C-Clean bersama dengan saya iaitu Putri Intan Zahir selaku pengasas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Itulah. Kan? Lama tak jumpa. Okey, jadi hari ini kita ada produk baru dan kita ada rangkaian produk yang lain. Sebelum tu mungkin Putri nak kongsikan kepada para penonton mengenai C-Clean. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, pagi-pagi ni tak ada memang rutin saya untuk berada di sini berkongsi dengan anda semua bagi yang tak pernah dengar C-Clean ataupun yang pertama kali tengok Putri yang bersiaran ni. Okey, korang tunggu kejap, jangan ke dapur, tunggu kejap. Sabar Putri kejap. bakal membantu anda untuk tampil 5 tahun lebih muda, 10 tahun lebih muda. Rahsianya dengan set penjagaan wajah C-Clean. Okey, item kita ada 3 sahaja, mudah je, 3 step. Pak 3 step saja, tapi dia dapat membantu untuk merubah hidup anda. Okey, anda tak perlu lagi make up yang tebal. Okey, anda tak perlu lagi rasa macam stres, resah, gelisah sebab kulit berjeragat. Anda tak perlu lagi rasa rendah diri sebabkan anda mempunyai kulit kusam. Ataupun orang tengok, kesiannya kulit, kenapa? Kan? Baru umur 40, kenapa nampak macam 50? Kita tak nak macam tu. Okey. So, saya Putri start dengan kita punya pencuci wajah iaitu cleanser kita menggunakan ramuan utama iaitu arang. Okey, arang ni seperti kita tahu dapat membantu untuk mencerahkan. Okey, Putri nak zoom kat sini, nampak ke? Ini dia. Ya, bentuk dia. So satu botol ni boleh tahan sebulan hingga sebulan setengah. Jimatnya. Jimat. Boleh diambil boleh digunakan oleh lelaki perempuan semuda usia 13 tahun dan ke atas. 12 tahun pun dah boleh lah. Kalau kita ada anak dara, anak turuna yang baru meningkat remaja. So kebanyakan mereka ada masalah jerawat. So mereka boleh cuci wajah ni je, insya-Allah dapat kering jerawat, kulit pun bersih sempurna. Dan juga kalau kita perempuan yang jenis yang make up, okey, sebelum kita tidur tu kita perlu cuci wajah kita dengan sebersihnya. Bila kita tak cuci wajah sebersihnya, itulah datangnya punca jerawat. Okey, dan pencuci ini juga bertindak sebagai makeup remover. So anda tak perlu nak wipes dulu dengan makeup, tak payah. Dengan wipes tu tak payah. Hanya perlu cuci sahaja dengan cleanser ni, bersih semua wajah. Senangnya tak payah pakai 2-3 benda. Okey, selepas daripada cleanser ni kita sarankan untuk anda menggunakan kita punya serum. Okey, serum ni lah yang memang luar biasa, yang digemari, yang dapat bantu untuk menghilangkan segala masalah kulit kita. Kalau kita boleh cakap serum ni sebenarnya dia bertindak sebagai repair, iaitu baiki semua masalah kulit.
Puteri nak kongsi dengan anda semua satu kisah di mana akak ni yang berusia 45 tahun. Rasanya 45 tahun ni muda lagi. Tak payah nak ada masalah-masalah kulit yang teruk. Tetapi akak ni baru saja meningkat usia 45, dia didatangi oleh masalah jeragat yang teruk. Okey. Ni seperti kita tengok yang ni ke? Yang tertera di kaca TV anda sekarang. Di mana dia mengalami masalah kulit kusam dan jeragat yang teruk sehingga kulit dia nampak lebih gelap daripada kulit sebenar dia. Disebabkan jeragat tu terlampau tebal dekat pipi. Alhamdulillah selepas menggunakan set serum ni tak sampai sebulan, hanya dalam masa 2 minggu sahaja kulit dia semakin cerah, tengok tu, dan jeragat dia semakin pudar. Alhamdulillah, memang dia happy sangat-sangat. So far sekarang ni akak ni dah jadi pengguna setia Clean. Dia dah habis, Puteri rasa dah habis 3 set dah. Ni kita tak tengok lagi dia punya kesan terbaru. Itu kesan selepas 2 minggu ya. Ada. So kesan terbaru kita tak tengok lagi, mesti cantik, putih mulus. So bagi anda di luar sana yang meningkat usia 40-an, 50-an, anda kena jaga kulit. Umur kita makin meningkat tapi kita nak kekalkan kulit kita ni biar sentiasa 30, biar sentiasa 20, betul tak? Betul sangat kan. Walaupun kita selalu make up dan sebagainya, tapi naklah kulit cantik. And then dengan cuaca di Malaysia ni yang tak tentu, panas dia tak tentu, dan apa pencemaran di luar sana, bila kita keluar rumah kan macam-macam pencemaran dekat kulit. Rumah ke office aircon juga. Bila dekat office aircon terlampau sejuk pun membuatkan kulit kering. Sebab itu kita datangkan pula moisturizer. Di mana pelembap kita ni, ya Allah, sangat-sangat bagus. Dia dapat bantu untuk melembapkan kulit, mencerahkan kulit, dan juga dapat bantu untuk menghilangkan masalah jerawat dan jeragat itu juga. Okey. So kita wajib untuk pakai 3 item ni pagi sebelum keluar rumah dan malam sebelum tidur. 2 kali je. Mudah je. Senang je sapu, kan. Jangan sapu banyak sangat pun. Secalik je. Pakai 2 kali sehari, pagi sebelum keluar rumah dan malam sebelum tidur. Okey. Mesti ramai tertanya-tanya lah kan. Satu set ni boleh pakai berapa lama? Dia boleh tahan selama sebulan hingga sebulan setengah. Ya Allah, jimatnya. Jimat sangat kan. Dan Puteri, mahal ke harga dia tu? Macam mana saya nak maintain setiap bulan kan? Betul tak? So satu set penjagaan wajah kami hanya RM150 sahaja. Rasanya kalau beli baju tu 2 helai je kot lepas. Betul tak? Betul. So apalah sangat RM150 itu nak dibandingkan dengan hasil kulit yang cantik, putih mulus, hilang segala masalah jerawat jeragat tu. Bila anda keluar rumah je naked face, tak payah nak pakai apa-apa pun kulit dah berseri-seri. Betul tak? Dan hari ni special promotion. Okey, ada promotion. Yes. Kelaju sangat dah sampai promotion. Boleh silakan. Okay. Just nice. So, satu set penjaga wajah kami, Puteri nak bagi percuma satu krim jeragat. Di mana krim jeragat ni dia, ya Allah, tak ada nak cakap lah, 5 hari, 2 hari anda dah nampak kesan. Kita nak bagi percuma, di mana krim jeragat ni harga dia RM30. Kita nak bagi anda semua secara percuma. Jika anda beli set RM150 ni, kita akan bagi percuma krim jeragat. So krim jeragat ni hanya perlu pakai malam sahaja. Pakai nipis-nipis sahaja. Tak boleh kena cahaya matahari. Dan dia dapat bantu untuk menghilangkan masalah jeragat yang teruk. Jika anda tak ada masalah jeragat, anda boleh pakai krim ni sebagai krim yang dapat bantu untuk mencerahkan kulit. Siapa tak nak kulit cerah? Kan, betul. Dia dapat memberikan 1 hingga 2 tona kulit lebih cerah. Sedar tak sedar kulit makin cerah. Flawless macam kan? Umur makin meningkat, kulit makin cerah, makin berseri. Tak nak ke? Apa rahsianya? Inilah dia. Si Clean sahaja. Mudah. Itu dia. Yang penting flawless macam Puteri. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Puteri Intan Zahari selaku pengasas Si Clean, dan para penonton semua jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan harga promosi. Harga RM150. Yang penting promosinya adalah mendapatkan percuma krim ini. Betul. Itu yang terbaik untuk anda semua. Okey. Dan para penonton semua, kita pun nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Sok ada tak? Ada? Harga berapa? Ada COD tak? Charge berapa? Kawasan mana? Lepas tu tol parking bayar tak? Sampai pukul berapa? Sebab saya nak sekarang juga. PM?
susah kan nak berniaga. Betul. Niat senang, akak faham dek Nur, bukan senang nak berniaga ni. Jadi akak payung nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana untuk iklankan di TV Al-Hijrah sebab kita ada nak buat bincang niaga prihatin. Nak tolong usahawan-usahawan kat luar sana. Dekat mana? Tak jauh, dekat JB saja. Tak lama lagi bulan September ni. Macam tu je. Macam tu je, tak susah-susah. Tak payah nak add sangat, pergi ambil payung tu. Wow. Jom ikut akak payung pergi JB. Yang penting produk anda berhak popular. Jangan lepaskan peluang ni tau. Kalau terlepas, jangan kata akak tak payung. Yeah. Anda dah bersedia untuk kembali membayar hutang? Berapakah pula total pembayaran tunggakan yang harus anda bayar? Atau adakah anda masih perlu menangguhkan lagi bayaran anda kepada bank? Semua persoalan ini akan dijawab dalam Tijarah dengan tajuk Persediaan Menghadapi Pasca Moratorium bersama saya, Syabana Hassan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الغفور الودود. Dan sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Menyintai. Dan insya-Allah saksikan kami dalam Ku Seru Namamu. Saya Asni Mansur dan Rafidah Jaafar dalam Ku Seru Namamu Ya Wadud. Awas, gelombang ketiga. Gelombang ketiga dapat dihindari sekiranya kita amalkan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka apabila berada di tempat awam. Mengamalkan norma baharu dalam pekerjaan. Elakkan sebarang bentuk aktiviti berkumpulan. Sekiranya kita gagal mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat, kita mungkin akan berhadapan peningkatan kes dan gelombang ketiga. Mari bersama kita cegah COVID-19. Mari kawan-kawan semua, kita pergi rumah Didi. Jamuan makan, oh sedapnya, rasa teruja dan ceria. Lompat 1, 2, 3, jumpa kawan. Seronoknya jempulah makan, oh bersama-sama. Hai semua, jom minum sama-sama. Ryan Kids, oh Ryan Kids, mari minum setiap hari. Rasa sedap, berkhasiat, minum sekali pasti nak lagi. Nyam 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 nyam, sangat lezat. Nyam 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 nyam, jadi hebat ceria bersama minuman Ryan Kids. Jom nyanyi sama-sama. Ryan Kids, oh Ryan Kids, mari minum setiap hari. Rasa sedap, berkhasiat, minum sekali pasti nak lagi. Minum sekali pasti nak lagi. Hurra, hurray! Jom dapatkan susu dan jelly drink Ryan Kids. Ryan Kids, sedap dan berkhasiat. Minum sekali pasti nak lagi. Itu dia. Pastinya anak-anak kita terpaku sekejap depan TV sebab nampak Didi and Friends. Nampak menari-nari bersama dengan Ryan tadi kan. Okey, jadi kita nak berkongsi kepada anda satu minuman Ryan Kids bersama dengan saya iaitu Puan Natasha Maria Khan selaku pengasas Ryan Kids. Assalamualaikum. Hafiz, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dan di hujung sana iaitu Encik Azwan Hafiz Ibrahim selaku pegawai pemasaran Ryan Kids. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tak lupa di belakang kita ada juga Ryan. Hai.
Bye. Okey, jadi Puan Natasha mungkin nak boleh kongsikan kepada para penonton kalau kita tengok dekat depan ni ada macam-macam jenis ya minuman Ryan Kids ni ya. Betul. Okey, boleh kongsikan kelebihannya dan apa flavor dia. Flavor yang ada. Okey, kalau kita tengok dekat depan sini, produk di bawah Ryan Kids kita ada 2 jenis minuman, iaitu kita ada berbentuk tenusu. Jadi kita ada flavor strawberry milkshake dengan coklat. Yang ini pula kita ada jelly drink. Kita ada 2 perisa untuk jelly drink. Kita ada strawberry dengan blackcurrant. So dua variasi yang berbeza, lah, kan? Kalau yang nak susu pun boleh. Susu pun boleh. Ada 2 jenis ni. Untuk jelly pun yang ini. Yang tu ada kan. Okey, siapa yang sebenarnya sesuai untuk mengamalkan ataupun untuk minum susu ni? Okey, baik. Untuk minuman ni sesuai pada kanak-kanak berusia daripada 2 tahun hinggalah ke dewasa. Mana mak ayah pun boleh. Bukan sekadar nak tidur ni. Rupa je. Betul. Kalau dewasa pun boleh. Kalau orang tengok tu orang akan ingat memang khas untuk kanak-kanak. Sebenarnya tak. Dia memang sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi 2 tahun ke atas. Tapi kenapa kita letakkan Didi and Friends kartun dekat sini? Actually kita memang target nak tarik minat kanak-kanak untuk minum susu. Sebab kita tahu kanak-kanak ni walaupun kita kata kita bagi dia minum air sejuk, jaga kesihatan, tak boleh minum manis, tak boleh minum perisa, tetap juga dia mesti akan nak. Betul. So alang-alang parents atau mak bapak yang nak bagi tu, pilihlah apa yang kita kata sedap dan berkhasiat. Terbaik untuk anak-anak. Yang terbaik kita, untuk kan? anak-anak. Sebab itulah kita kira letak gambar kartun ni memang kalau nak air selain daripada air sejuk, ialah Ryan Kids. Inilah dia. Inilah dia. So kenapa saya kata dia berkhasiat? Kerana kalau kita tengok dari segi jelly drinks kita, untuk jelly drinks kita ni memang dia kalau kita tengok strawberry. Tapi kita tak letak apa warna. So kalau kita tuang sekejap lagi, kita tuang ni dia memang akan colour jernih. Okey, jap. Saya angkat sikitlah. Okey. Kita tuang dia jelly drink, dia ada air, dia ada jelly. Kecil je. Oh, itu jelly dia. Nampak tak? Warna putih. Warna putih. Sebab kita tak letak pewarna. Tak letak pewarna. Dan yang paling penting dia natural prebiotik. Which kita tahu prebiotik ni dia baik untuk sistem pencernaan. Kalau kanak-kanak yang ada yes, betul, masalah sembelit ke, memang sangat bagus lah. Itu saya kata kalau dah halal nak bagi minum, mak bapak kat luar sana kena pilih Ryan Kids again. Inilah antara solusinya daripada anak-anak anda mungkin minum minuman yang tidak sihat. Jadi kita gantikan minuman anak-anak kita kan. Okey, dan selain daripada itu mungkin boleh berkongsi kenapa berkolaborasi bersama dengan Didi and Friends. Macam kita tahu yang Didi and Friends mempunyai minat yang ramai peminat. Betul, peminat kanak-kanak kan. Followers yang ramai. Kita mak-mak pun hafal lagu. Betul. Dan kita pun ingin pasarkan di luar negeri, negara kan. Sebab Didi and Friends ni boleh katakan menyeluruh. Dia minat pada senang kata senang untuk kita menjual lah. Letak gambar Didi kat depan tu senang kan. Betul. Memudahkan. Kenapa kita pilih anak-anak Didi kenal dan memudahkan ejen-ejen kita, partner-partner kita untuk menjana pendapatan. So bila kita letak aja benda dekat, kita post dekat Facebook atau IG, senang untuk dia orang nak menjual. Selalu penggunanya pembeli tak tanya banyak. Dia orang just tanya berapa harga perisa apa yang ada. So sebab bila tengok Didi and Friends kan. Didi and Friends ni pun dah tarik dah satu minat lah untuk dia orang nak membeli. Betul. Okey, dan tadi pun ada kongsikan juga ada buka peluang untuk para penonton kalau nak menjadi pendapatan bersama kan. Bagaimana caranya? Dan insya-Allah mudah produk ini nak dijual kan? Sangat mudah. Sangat senang. Itu antara perkara yang baik jugalah kan. Betul. Dan bagaimana untuk para penonton kita yang mungkin berminat untuk join bersama dengan Ryan Kids? Okey, untuk para penonton di luar sana yang berminat untuk menjadi ejen atau mini ejen ataupun dropship, boleh tengok nombor yang tertera di kaca TV sana. Semua itu adalah partner-partner platinum kita, di mana diorang akan mencari ejen dan mini ejen di bawah mereka. So jadi mana kalau yang nak join, you tengok kat kaca TV nanti akan keluar. Kalau contoh kata kita dekat Selangor, kita cari partner-partner platinum yang dekat Selangor. So boleh hubungi mereka ataupun yang nak direct kepada HQ pun boleh. Boleh PM atau DM dekat IG dan Facebook HQ. Itu dia seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini ya. Boleh terus PM tepi untuk nak tahu dengan lebih lanjut lagi kan. Okey, macam Cik Azwan sendiri bersama dengan Ryan Kids dah berapa lama dah? Sebenarnya Ryan Kids kita tunggu pada awal Mei. So daripada awal lah. Daripada awal. Okey. So macam mana respon para penonton, para orang kata macam customer sangat hebat. Sebab pada yang first batch dulu, kita pengeluaran hanya 5,000 karton bersamaan 240
pouches. Oh, okey. Dalam masa 3 hari dah habis terjual. Dalam masa 3 hari. Berapa hari? 3 hari? 3 hari. Memang Masa kita tu orang musim PKP. Musim PKP. Berpeluh. Musim PKP. Production sangat limited. Kita sekali satu batch tu boleh keluar hanya 240,000 pouches. Dalam masa tak sampai sebulan kita keluar dekat 3 juta pouches terjual. Dan setakat hari ini kita keluarkan hampir 1.3 juta pouches. Wow, banyak setakat hari ini. Setakat ini kan. Boleh katakan feedback tu daripada penjual dengan kita punya tim. Lepas tu pengguna memang tak menatang lah. Boleh katakan. Repeat order memang banyak. Repeat order memang banyak. Macam saya kata tadi lah sebab mungkin nampak kartun-kartun ni yang memudahkan mereka untuk menjual. So, jadi kalau dekat luar sana siapa yang nak join jadi tim Ryan Kids boleh hubungi partner-partner kita ataupun boleh PM, boleh DM HQ. Di IG dan juga di Facebook HQ. Okey, itu bagi penonton yang nak menjana pendapatan bersama. Tapi penonton yang mungkin nak membeli untuk anak-anak dah minta dah menangis kat rumah dah dekat depan tu. Sama juga. Okey. Hubungi nombor yang tertera di situ juga. Sebab di sana di Kaca TV nanti kita akan paparkan seluruh partner yang ada di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Betul. Boleh je kontak. Yang mana berdekatan tu tengok. Yang mana yang berdekatan tu just call je. Okey. Jadi tengok kawasan mana. Betul. Semua kawasan negeri. mana pilih. Okey, semua negeri ada. Katakanlah kalau tak sempat nak catat nombor ni nanti pergi dekat IG just type Ryan Kids then tengok dekat belakang tu negeri mana nak pilih. Akan keluarlah sebab kita memang dah cover seluruh Malaysia. Termasuk Sabah, Sarawak, even Singapura dan Brunei pun kita dah ada ejen kita dekat sana. Senang untung semua kan. Macam last week kita masuk ramai yang kontak nenek ada dalam 4 orang. Cucu. Bank in tolong COD ke alamat cucu. Alah cute kan. Sebab nenek rasa tahu cucu dia suka Didi and Friends kot. Okey, dalam satu kotak ni ada berapa puan? Okey, kalau yang untuk yang ni dia saiz besar 175 ml, kita ada 8 pouches. Okey. Manakala yang ni dia 125 ml, kita ada 10. Okey, so dia ada 2 saiz Ada 2 saiz. Okey, satu kotak ni berapa harganya? Okey, satu kotak ni kalau yang untuk ni RM29 ada 10. Yang ni RM29 60 sen. Okey. Ada 8. Harga memang harga mampu milik. Tapi yang best susu milkshake kita ni adalah parti sebenar strawberry. Kita menggunakan pure. Pure. Kita menggunakan real strawberry. Bukan pewarna. Bukan pewarna, bukan perisa. Bukan extract. Tak ada. Okey. Kata dah sedap, berkhasiat lagi. Sesuai lah kalau kita nak bagi anak-anak cucu-cucu kita consume macam ni kan. Dan susu kita adalah susu yang premium punya. So rasa dia memang akan sedap. Rasa memang sedap semestinya lah kan. Lebih lah. Seperti tengok pula gambar yang comel macam ni kan. Lagi cepatlah anak-anak kita habiskan kan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya Puan Natasha Maria dan juga Encik Azwan Hafiz. Terima kasih banyak. Saya nak sambung sikit boleh? Boleh. Ada sempat lagi kan? Sempat lagi kan. Boleh layari YouTube channel kami, Ryan Kids channel untuk tengok lagu yang rasmi daripada Ryan Kids. Wow. Yang kita mainkan tadi awal tadi. Yes. Okey, itu dia. Dan terima kasih juga kepada Ryan. Thank you. Okey, para penonton semua, kita nak berhenti berehat seketika. Dan sebelum itu kita bersama dengan Abdul Hanan yang telah pun berada di talian untuk membincangkan tentang program Bincang Niaga yang sekarang ini berlangsung di Johor Bahru. Assalamualaikum Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Raja Sofi yang berada di studio Kuala Lumpur? Ya, baik. Alhamdulillah. Walaupun kita jauh tapi hati kita tetap dekat. Betul Raja Sofi. Okey Raja Sofi, sekarang ni saya bersama dengan pengurus Bincang Niaga edisi Selatan. Bincang Niaga Prihatin edisi Selatan, iaitu Puan Nurfiha Kasa yang sedang berlangsung di Doubletree by Hilton Johor Bahru pada pagi ini. Okey, Puan Nurfiha kan. Jadi kenapa Bincang Niaga ni sangat special di hati penonton TV Al Hijrah? Special je Bincang Niaga ni. Setiap kali kita buat Bincang Niaga ni, biasanya penonton kita dan usahawan kita akan ternanti-nanti apa sebenarnya pakej-pakej menarik yang ditawarkan oleh Fitra. Cuma bila kita buat edisi Selatan, edisi Bincang Niaga Prihatin, kita ada kolaborasi dengan rakan strategi kita. Kali ini kita dapat SFA dan PUJB, kita buat dekat JB. So jadi kali ini usahawan yang datang bukan hanya kita akan offer dengan pakej-pakej menarik, dan kita beri peluang dan ruang untuk usahawan kita bertanya dan
mendapat info tentang apa sahaja geran, apa sahaja peluang yang diberikan oleh kerajaan kepada usahawan. Itu dia Sophie kan. Dan juga puan-puan nak tanya juga macam contohnya hari ni ada juga perbentangan daripada Sindikop, ada perbentangan daripada agensi-agensi lain. Tapi penonton nak tahu juga kan antara pakej-pakej menarik yang ditawarkan untuk bincang niaga prihatin edisi Selatan. Okey, pakej-pakej menarik ni saya kata boleh rahsia dululah sebab kita tak launch lagi. Cumanya yang menarik, kita ada pakej yang kita create untuk usahawan, khususnya usahawan yang terlibat dalam industri pelancongan. Sebab kita di Hijrah ada tanggungjawab sosial kita membantu usahawan yang terlibat dalam industri pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID dan pandemik itu. Kita offer pakej yang saya kira Hanan sangat mampu milik, sangat rugilah kalau usahawan ni tak grab peluang ini. Dengan dengan modal RM3,000 itu dia boleh dapat satu slot bercakap. Dan berbagai lagi lah pakej yang kita boleh offer kepada usahawan-usahawan industri pelancongan itu. Kita punya target dan fokus utama kita lah. Maksudnya serendah RM3,000 lah. Ya, RM3,000 dan ke bawah. Sebenarnya saya tak boleh nak mention dulu. Jadi kalau nak tahu pakej-pakej dengan lebih lanjut kepada mereka yang sedang menonton Assalamualaikum pagi ni yang mungkin ada di sekitar Johor Bahru, Melaka ataupun Negeri Sembilan yang berdekatan, sempat lagi datang sebab kita akan berada di sini sampai pukul 6. Kita akan berada di sini sampai pukul 6 petang. Jadi kalau tak tahu pendaftaran macam mana, just walk in sahaja pun boleh. Kami terima dengan hati terbuka, insya-Allah. Betul tu, insya-Allah. Jadi kalau sebelum ni di Kelantan, kenapa kali ni memilih negeri Johor pula? Okey, sebenarnya kita planning untuk tour ni dah lama. Cuma tahun ni sebab impact kepada COVID-19, so kita pertama kita pergi ke Kelantan Timur dulu lah. So selatan kita pilih Johor Bahru lah sebagai lokasi kita. Sebab kita tahu usahawan Johor tu tak kurang hebatnya, Hana. Betul. Sebab itulah edisi Bincang Niaga edisi Selatan kali ini memilih Johor Bahru. Jadi kepada mereka yang sedang menonton, cepat-cepat hadir ke Doubletree by Hilton pada hari ini. Just walk in sahaja untuk anda mendapatkan penerangan daripada media strategis kami. Hari ini ada berapa orang media strategis? Kita ada 8. Total 8 yang akan menyantuni anda dan bersedia dengan jawapan-jawapan kepada soalan-soalan anda, insya-Allah. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai ke Doubletree by Hilton Johor Bahru sehingga pukul 6 petang hari ini saja untuk anda mengetahui pakej-pakej menarik yang ada di Al-Hijrah. Jadi sekian saja Sophie daripada saya dan juga Puan Nurfiah Hakasa, pengurus Bincang Niaga Prihatin edisi Selatan. Jadi kembali ke studio. Ya, terima kasih Abdul Hanan. Itu dia sedikit sebanyak tentang program yang sedang dijalankan di Johor Bahru, iaitu antara program yang kita lakukan adalah untuk kita menyantuni mereka yang kadang-kadang ada produk tapi tak tahu di mana yang perlu dipasarkan. Sebab kita pun ada banyak testimoni klien-klien yang telah pun bersama dengan TV Al-Hijrah, respon yang baik, cukup baik, insya-Allah. Jadi sebarang pun soalan boleh terus kepada mereka, insya-Allah mereka akan membantu anda sebaik mungkin. Okey, dan pastinya pakej-pakej yang disediakan pun harga yang mampu milik, itu yang terbaik, insya-Allah. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua yang telah pun menonton kami daripada pagi tadi 7.30 sehinggalah kini. Moga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat buat anda semua dan juga kepada saya, insya-Allah. Dan apa yang baik semua datangnya daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk daripada saya sendiri. Maafkan saya kalau anda ada kata-kata saya mengguris hati anda, maafkan saya. Dan moga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Yang paling penting adalah kita mulakan hari Isnin kita dengan positif, perkara-perkara yang baik supaya sepanjang minggu ini akan mendapat aura yang positif, insya-Allah. Sekian daripada saya, Raja Sophie Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku musafir dunia, berkelana bukan lama. Segala indahnya dunia telah ku amati. Pernah di persimpangan, kabus menutupi jalan, hingga mata tertawan pada jalan lainan indah. Ibarat fata morgana yang menipu mata, tapi ku mengerti palsu atau benar hanya kerana bodohnya aku
pertama kali di Malaysia.